Suara suara. Jelas ke suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya. Baik. Sekejap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan. Kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara maya untuk menjayakan Minda Karya, program Minda Karya yang program Minda Karya pada malam ini. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas satu buku buku yang bagi saya agak menarik, buku genre fiction dan kisah benar lah. Fiction, bukan fiction. Macam itulah saja akan dikupas oleh inilah saudara Abdullah Munzir. Satu buku yang menarik lah, satu buku ditulis oleh Buya Hamka, itu buku Ayahku. Saya kena confirm sekali lagi. Ayahku Hamka. Baik. Jadi sebelum saya teruskan kepada saudara Munzir, saya memperkenalkan dululah panel kita, tak kenal maka ta'aruf. So, panel kita pada malam ini ialah saudara Munzir, Abdullah Munzir bin Saiful Sahabi. Beliau merupakan sahabat saya sejak di asasi. Beliau sekarang menuntut di JSP, Jabatan Syariah Pengurusan. Jadi setakat itu dulu saya teruskan, serahkan majlis kepada saudara Munzir. Silakan Munzir, boleh kongsikan kepada kami apa yang menariknya buku ni, kenapa dan mengapa. Terima kasih saudara Arif. Sebelum tu nak tanya, jelas suara? InsyaAllah. Jelas. Jadi kalau dekat sikit tu lagi okey ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey macam ni? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Terima kasih saudara pengurusi majlis, sahabat saya Muhammad Arif. Tadi dia kenal diri beliau kan, sebenarnya bukan beliau lah, dia je katanya. Diri saya tu beliau, bukanlah. Saya nak mencelah boleh? Boleh. Saya nak mencelah. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita dah buka majlis kita pada malam ini. Untuk permulaan saya nak perbetulkan sikit lah. Buku ini adalah bukanlah buku fiksyen lah. Buku ini adalah buku fakta ataupun buku biografi yang menceritakan mengenai ayah dia. Buku ini Hamka menceritakan tentang ayah dia, iaitu Haji Abdul Karim. Sebuah buku inilah, buku biografi. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir daripada Nampuri ada, daripada Kelantan pula dah, daripada UMKL pun ada. Sahabat-sahabat JSP dan sahabat-sahabat di Matan Mahmud Ian pun ada. Siapa tu nama? Yusuf ada. Dan ada juga junior-junior di Matan Mahmud Ian. Tadi nampak Sanim Sobri. Saya mention nama sikit kan. Baik, izinkan saya present lah. Okey, untuk perbincangan malam ni lah. Kalau boleh, saya nak lebih pada dua hal lah. Kita nak ada perbincangan sedikit kan. Kalau boleh MC tu kalau boleh teruskan buka kamera, dan siapa-siapa sahabat-sahabat daripada kalangan lelaki-lelaki ataupun mahu perempuan bolehlah buka kamera. Supaya kita boleh berbincang bermunakasyah sama-sama. Boleh, alhamdulillah.
Nampak apa yang saya present ni? Nampak Mohon je. Alhamdulillah. Haris boleh buka kamera Haris? InsyaAllah. Tak boleh handsome sangat. Okay, baik. Tadi MC kita dah perkenalkan diri. Sekejap. Present dulu. Jelas no? Setakat ni jelas? Apa yang saya present ni? Nampak? Alhamdulillah. Okay, baik. Tadi MC dah perkenalkan diri tapi tak apalah. Saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama Abdullah Muzin bin Saiful Suhardi, berasal daripada Kedah. Dan sekarang ni jabatan berada di Jabatan Syariah Perusahaan lah, di bawah API, Universiti Malaya ni lah. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. So, saya dah perkenalkan diri tu, saya daripada Kedah. Jadi, mungkinlah ada sahabat-sahabat ni mungkin bukan daripada Kedah tu, mungkin dengar slang tu macam pelik-pelik sikit kan. Saya minta maaf lah. Kadang-kadang dapat kawal, kadang-kadang tak dapat nak kawal sangat. Minta maaf lah. Okay, baik. Selesai pengenalan diri. Okay, malam ni saya akan ceritakan mengenai buku ayahku, Hamka. Kita tahu Hamka ini adalah merupakan seorang ulama kabilah, ulama besar di Nusantara ini. Dan dia menceritakan mengenai ayah beliau. Bagaimana perjuangan beliau di Nusantara, bagaimana beliau memperkembangkan Islam, bukan mengembangkanlah, membetulkan apa-apa yang terdapat masalah dalam masyarakat ini. Jadi saya malam ini saya akan bahagikan topik perbincangan ini. Untuk bahagian yang pertama saya akan bincangkan dulu sikit mengenai Hamka. Kita akan menelusuri siapakah Hamka, apakah kepribadian beliau dan apakah karya-karya beliau. Kita menelusuri dulu secara menyeluruh mengenai Hamka. Boleh itu? Dan kemudian barulah di sesi yang kedua saya akan ceritakan mengenai ayahku ini, tentang biodata, tentang awal kehidupan beliau dan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam hidup beliau. Jelas nak setakat ni? Tak ada apa-apa masalah. Kalau ada mungkin yang anda cakap tak jelas ataupun ada apa-apa masalah, boleh terus ni je, boleh terus apa tu nama, tak mesej pun tak apa, terus apa, buka mic, terus celah kan. Okay, ya? Siapakah Hamka? Rasa soalan ni mungkinlah tak valid kan. Sebab siapa je yang tak kenal Hamka ni kan. Anda yakin dan percaya orang semua dalam ni mesti paling tak pun mesti pernah dengar nama Hamka, betul? Setuju tak kalau anda cakap itu? Boleh tulis mesej sikit support kita sikit masih. Ataupun setuju dalam hati pun tak apalah kan. Setuju. Setuju. Mesti semua orang pernah dengar nama Hamka ini. Itu satu akronim yang orang kita sangat gah di Nusantara ini. Baik. Apa-apa pun walaupun kita dah kenal, Ana saja juga nak kenalkanlah Hamka ini. Mungkin lebih sedikit apa yang kita sudah tahu. Baik. Hamka ini biodata ringkas beliau adalah beliau bernama, nama akronim itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Abdul Malik itu adalah nama beliau, Karim itu adalah nama bapa beliau, dan Amrullah itu adalah nama datuk beliau. Okey. Dan beliau adalah ulama di Nusantara, di Indonesia. Merupakan orang Minangkabau lah. Yang lahir pada 17 Februari 1908 dan telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981. Kat sini siapa yang lahir bulan Februari ataupun lahir pada 17 Februari itu untunglah kan. Dia sama tarikh lahir dengan seorang figura yang hebat, ulama yang hebat, bukan setakat sahaja ulama, bahkan sastrawan, nasionalis dan sebagainya. Sangat-sangatlah orang yang sangat kita versatile. Sangat bidang kemasyhuran itu adalah versatile. Dan beliau merupakan anak sulung dari 7 beradik. Okey, seperti yang MC kita perkenalkan tadi, Hamka ini dia ada gelaran dia. Hamka ini ada gelaran dia iaitu Buya. Buya ini yakni bermaksud ayah lah. Buya ini adalah orang kata panggilan kehormat lah. Untuk apa? Untuk
masyarakat di Minangkabau. So, kalau di masyarakat Minangkabau ni, kalau orang panggil Buya tu adalah rujuk pada seorang figura ataupun manusia yang hebatlah waktu dia hidup tu, dialah menjadi rujukan agama Buya ini. Beliau ini lahir di Sungai Batang, negeri Sungai Batang di pinggir Tasik, Maninjau, Sumatera Barat di Indonesia lah. Siapa-siapa yang pernah pergi, mungkinlah ada siapa-siapa yang pernah pergi di muzium beliau. Kat situ lah tempat kelahiran beliau. Saya tahu lah. Okay, inilah kawasan tempat kelahiran beliau. Inilah yang sekarang ni dijadikan muzium. Muzium ini dipanggil Muzium Rumah Kelahiran Buya Hamka. Dia orang kata dia macam ni lah, macam kat orang kata muzium Muzium Mahathir kan di Al-Ustad. Ini adalah Muzium Hamka, Muzium Kelahiran Hamka di Sumatera Barat, di Danau Meninjau, Tasik Danau Meninjau. Okey, baik. Kat sini adalah kalau kita tengok rumah ini, kita dapat lihat bagaimana rumah ini dibina adalah betul-betul mengikut adat Minangkabau ni. Kita tengok dia punya rumah tu pasang ada atas kan. Dia punya atap tu dia lain macam sikit kan. Dia macam tu, dia melengkung macam tu. Itu adalah salah satu tanda ataupun adat Minangkabau tu, dia punya rumah itu macam tu. Kalau kita tengok pun nampak cantik jugalah sebenarnya. Okey, ni adalah selingan saja nak menceritakan apa yang ada dalam ni, apa yang ada dalam rumah ni. Kalau mungkinlah kita tak berkesempatan lagi kan. Sajalah sebagai selingan nak cerita. Dalam ni ada banyak-banyaklah karya-karya ataupun banyaklah kesan-kesan peninggalan beliau. Macam kalau kita boleh tengok di sini adalah semua karya-karya beliau dan anugerah-anugerah yang pernah beliau dapat sepanjang hidup beliau. Di sini ada buku-buku karya-karya yang telah ditulis oleh beliau, contohnya macam Tasawuf Moden, Tafsir Al-Azhar dan banyak lagi lah. Karya-karya beliau semua ada disimpan di sini. Sebagai rujukan ataupun sebagai untuk pameran bagi orang-orang awam yang datang melawat di sini. Kalau kita lihat kat sini pula, ni ada tempat tidur beliau lah. Kat sini adalah kamar kelambu ni, tutup dia kelambu. Sebab dulu banyak nyamuk tu. Kita tak ada lah rumah batu macam sekarang ni yang ditutup semua benda kan. Ni adalah typewriter, mesin cetak lah kot. Bahasa Melayu ni tak pasti ya. Typewriter yang digunakan oleh Buya Hamka untuk menulis karangan-karangan beliau. Setakat ni je lah. MC mana MC tak nampak muka pula dah. Asal macam cakap seorang-seorang pula kan. Baik. Kita teruskan lagi. Okey, kat sini anak nak cerita kepribadian beliau ini. Alhamdulillah masih Aris. Anak cerita kepribadian Hamka ini sepanjang dia hidup. Beliau ini adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat saya nak cakap tadi, orang yang sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, sebagai nasionalis, orang yang sangat versatile dalam hidup beliau. Tapi beliau masih ada lagi ciri-ciri yang sangat-sangat ataupun sifat-sifat yang sangat terpuji dalam hidup beliau. Itu beliau ni adalah seorang yang berjiwa besar, orang yang sangat positif, orang yang pemaaf dan orang yang sangat berhikmah. Untuk setiap poin-poin ni anak akan ada satu cerita. Okey, untuk yang berjiwa besar ini, anak share satu cerita, iaitu cerita Buya Hamka ini dengan Soekarno. Siapa yang tak kenal Soekarno kat sini? Kenal aku kan? Soekarno ini adalah orang kata dia macam depa ni adalah sezaman waktu merdeka itu, waktu Indonesia merdeka itu, mereka ni sezaman masing-masing membangunkan ataupun memerdekakan negara Indonesia ni, iaitu Soekarno adalah Perdana Menteri Presiden Indonesia yang pertama. Baik, apa yang nak cerita untuk Buya Hamka dengan Soekarno ini? Walaupun dulu waktu sebelum merdeka ini, Soekarno dengan Buya Hamka ini mereka adalah dua orang sahabat karib lah.
orang yang sangat baik antara satu sama lain. Mereka ini mempunyai visi yang sama, mempunyai misi yang sama, iaitu untuk memerdekakan Malaysia daripada tatanan Malaysia pula dah. Daripada Indonesia, daripada jajahan Jepun. Okay, namun bila dah merdeka lepas tu, bila dah merdeka ini, depa ni biasalah kan, ada banyaknya parti dalam Indonesia ini. Hamka ini dia punya parti dia adalah Maisumi, dan juga manakala Soekarno ni adalah apa nama? Allahu Akbar. Parti Komunis Indonesia, PKI. Dan mereka ini adalah kat sini bila kat sini mereka menjadi musuh. Dan waktu tu waktu Soekarno ni bertanding, dia menang jadi presiden. Okay, waktu tu mereka ni mulalah berenggang kan. Mereka ni mula berenggang sebab apa? Vision tu tak sama. Hamka ini dia lebih kepada untuk mengislamkan ataupun lebih kepada bahagian-bahagian Islami ini untuk Indonesia. Manakala Soekarno ini lebih kepada komunis. Dia lebih kepada pemikiran dia adalah pemikiran yang orang kata agak ni lah orang kata agak apa? Agak yang semasa lah kan. Dia bukanlah bersifat kuno lah macam orang kata kan. Jadi bila macam tu, bila sampai satu tahap ini, bila mereka ni bergaduh, bukan bergaduh lah, bila mereka ni tidak bersefahaman, sehingga kan pada satu tahap itu Hamka ini dipenjarakan oleh Soekarno. Disebabkan oleh apa? Tuduhan ke atas mereka ini, tuduhan ke atas Hamka ini adalah tuduhan mereka ni pengkhianat negara Indonesia ini. Sebab waktu tu adalah ada berkaitan dengan Malaysia waktu tu. Semua yang tak ingat sangat dia punya kisah tu. Sampai ke tahap Hamka ini dipenjarakan oleh Soekarno. Bila dipenjarakan oleh Soekarno, sedih lah kan. Dipenjarakan oleh Soekarno sendiri. Waktu tu beliau tu bila masuk penjara tu bukanlah masuk penjara dituduh sebagai apa pun, tapi dituduh sebagai pengkhianat. Pengkhianat tu yang paling sedih sekali. Dalam pengkhianat negara ini paling sedih sekali lah. Jadi namun apa yang nak cerita sini, apa yang berjiwa besarnya bila waktu Soekarno ini meninggal, Hamka lah yang menjadi imam jenazah beliau. Imam jenazah Soekarno. Walaupun kita tengok walaupun Hamka ini dilayan sebegitu rupa oleh Soekarno, namun disebabkan oleh Soekarno ini, dia pernah cakap sebelum dia meninggal, kata aku bila mati nanti, mafhum dia lah, tak nak cakap macam ni. Aku bila mati nanti, aku nak Hamka yang jadi imam solat jenazah aku. Waktu tu bila Hamka dapat tahu, dia lah yang tunaikan permintaan ataupun wasiat yang disampaikan oleh Soekarno ni. Kita tengok betapa besarnya jiwa beliau, betapa besarnya jiwa ulama ini, betapa besarnya jiwa figura ini. Beliau ni, okay, seterusnya kita pergi kepada positif. Beliau ni sangat positif. Macam yang cerita tadi, beliau ni dipenjara, dan apa yang dibuat dalam penjara? Nak tanya antum. Apa yang dibuat dalam penjara? Boleh siapa-siapa tolong jawab sekejap? Ada hadiah sikit. Tafsir. Tafsir. Beliau tulis tafsir Al-Azhar itu selama banyak 30 juzuk. Beliau tulis itu di dalam apa? Kadang kitab, tapi kitab apa? Kitab Tafsir Al-Azhar. Yang mana kita tengok sekarang ni yang sangat menjadi apa, rujukan oleh ulama-ulama yang mana dijadikan tajuk PhD dan sebagainya. Kitab ini ataupun buku Tafsir Al-Azhar ini ditulis di mana? Ditulis di dalam penjara, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian lah. Ditulis di dalam penjara. Selama 2 tahun setengah beliau di dalam penjara. Kat situ dia menulis, dia kata macam ni. Macam ni lah mafhumnya kan. Kalau aku masuk dalam penjara ni, dia kan. Dalam tasawuf moden, dalam buku tasawuf moden karya Hamka, beliau kata, kalaulah aku tak masuk penjara itu, aku takkan ada masa untuk aku tulis Tafsir Al-Azhar itu. Nampak betapa positifnya beliau. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada pemaaf ini. Pemaaf ini banyaklah kisah-kisah beliau kan. Dia orang seorang maaf tadi pun yang dengan Soekarno itu juga adalah pemaaf. Tapi apa yang nak quote kat sini adalah beliau ni bersama dengan apa tu nama, Pram, iaitu Pramoedia Ananta, apa dia nama dia? Gitulah. Apa peristiwa dengan Pram ini? Peristiwa adalah, apa tak buku Tenggelamnya Kapal Vanderbilt ni? Pernah dengar? Pernah dengar kan? Yang pernah dengar ataupun tak pernah dengar nama buku pun pernah tengok movie dia lah. Ada movie itu telah diadaptasikan daripada
karya novel Hamko ini. Ini novel lah, ini novel fiction. Okey. Okey, apa yang Pram buat? Pram ini dia tuduh Hamko ataupun tuduh karya ini adalah sebagai ciplak. Ciplak daripada mana? Ciplak daripada daripada karyawan seorang daripada Scotland yang bernama apa lah? Alfonso Care. Tak tahu sebut betul tak kan? Alfonso Care. Jadi gitu lah. Alvonso Siapa-siapa yang pandai tu kan? Ejaan Scotland tu. Bukan Scotland, Perancis. Siapa-siapa yang tahu ejaan ataupun sebutan yang betul itu, bolehlah tolong sebutkan kan. Namun apa peristiwa yang beliau bila dia tuduh itu, dia tak kata apa. Dia tak jawab apa langsung. Sampai satu ketika Pram ini datang kepada Hamko ini, bukan mai tu, bukan nak minta maaf pun, tapi dia bawa menantu dia belajar apa? Belajar agama dengan Hamko. Tapi kita nampak kita lihat situ, dan Hamko ini dia terima menantu ini untuk belajar dengan beliau, untuk belajar agama dengan beliau. Sebab apa? Waktu tu menantu Pram ini dia belum lagi Islam. Menantu dia ni menantu dia ni tak pastilah apa agama dia, tapi dia bukan Islam lah, dan belajar dengan beliau. Kita dapat lihat bila Hamko ini menerima menerima anak murid seorang yang pernah seorang yang pernah tuduh beliau macam-macam kan, tuduh beliau sebagai penipu lah, peciplak dan sebagainya. Beliau tetap menerima. Sebab apa? Sebab yang dia nak bawa itu, sebab yang dia motif dia apa? Motif dia adalah nak memperbesarkan, memberi pengetahuan kepada orang tentang Islam. Baik. Apa yang berhikmah ini? Berhikmah ini, kalau kita tengok berhikmah ni sangatlah banyak kan. Ana cerita tu mungkin masa tu dah takut drag lama sangat. Ana mungkin skip lah kot berhikmah ni. Boleh kan? Nanti kalau ada masa di hujung nanti Ana akan cerita balik. Ingatkan Ana. Baiklah. Okay, seterusnya karya-karya Hamka. Macam Ana cakap tadi, beliau ni sangatlah banyak. Kalau nak ikut dia punya karya-karya beliau, tak kira novel, tak kira dia punya majalah-majalah yang beliau keluarkan sewaktu zaman Jepun itu, dan juga dan tafsir-tafsir beliau, kitab-kitab beliau, kalau kita himpunkan semua, mengikut, kalau tafsir Al-Azhar ni kita kira 30 juzuk tu sekali, hampir ataupun lebih daripada 100 karya beliau, karya tulisan beliau. Banyak lah tu banyak sangat lah, 100 lebih tu banyak lah. Nak tulis satu buku pun bukan yang mudah kan. Buku nak tulis banyak lah, banyak lah. 100 lebih tu memang insya-Allah. Sebab beliau ni dia pun tak dia 70 lebih je. Dia memang sangat banyak lah, 100 lebih. Tak kira masuk penjara, tak kira politik. Kalau kita ni lain lah kan. Kalau macam pandemik ni, ada masa pun tak ada, nak tulis buku pun tak ada kan. Kalau dia nak tengok drama, tak ada. Kata dia sendiri lah kan. Kita tak nampak macam mana masa tu guna untuk tulis buku-buku ini. Tenggelamnya kapal Vinovic, tafsir Al-Azhar di bawah lindungan Kaabah. Buku-buku ini kalau antum pasal lah kan, tenggelamnya kapal Vinovic dan juga di bawah lindungan Kaabah ini pernah diadaptasikan dalam movie. Pernah tengok sebelum ni? Tak pernah kot. Mungkin tuan-tuan semua ni biasa baca buku kan, baca kitab kan. Minta maaf lah noh. Maknanya ni memang pernah. Memang asal buku dia punya adaptasi tu pun sangat-sangat baik lah, sangat-sangat menarik. Kalau siapa-siapa yang minat drama tu kan, bolehlah cadangkan untuk tengok. Ubah haluan sikit, tengok movie Hamka di bawah lindungan Kaabah ni dengan tenggelamnya kapal Vinovic. Sangat menarik. Di bawah lindungan Kaabah ni, tak silap yang berlakon tu, perempuan tu adalah Laudia Cinta Bella. Saya ingat perempuan tu. Astagfirullahaladzim. Tak nak. Memang ni lah. Memang karya-karya beliau sangatlah agung. Anak cerita, mungkin lah benda ni dia tak termasuk dalam perbincangan, tapi waktu zaman-zaman 70-an 80-an tu, makna cerita lah. Waktu tu kami tengok movie ni lah, waktu tengok movie Tenggelamnya Kapal Vinovic ataupun di bawah lindungan yang tak pasti mana satu. Tapi makna cerita waktu kecil-kecil tu, makna baca buku ni lah kan, baca novel ni, naik panjat pokok, lepas tu baca buku ni atas pokok kan. Itulah makna cerita saja, selingan. Tak penting pun lah.
Teruskan kita masuklah buku ayah aku. Okay, ni yang Ana tunjuk kat sini, kalau antum boleh lihat kat sini, ni adalah buku yang Ana guna lah, buku yang Ana baca kat sini. Ni. Nampak? Buku ni adalah buku yang Ana baca ni, terbitan PTS. Dan ini adalah pustaka dini sebenarnya. Dua-dua belakang ni adalah terbitan pustaka dini. Maafkan. Ini adalah terbitan pustaka dini. Ini adalah cetakan-cetakan yang ada dalam Malaysia. Ada 3 ni kalau tak silap Ana. Dan dalam Malaysia cetakan untuk Hamka ini ada 3 ini saja. Kita boleh lihat. Ana ada buku PDF Hamka ini, ayahku. Siapa-siapa yang nak nanti boleh PM ataupun nanti Ana akan bagi ke Adik Asnawi untuk sebarkan lah. Kalau siapa-siapa yang nak lah buku ini. Ayahku Hamka, Ana ada PDF. Baik, nak cerita dulu latar belakang buku ini. Baik, okay. Nak cerita dulu latar belakang buku ini. Buku ini dia terdapat 3 edisi utama. 3 edisi utama, yang edisi pertama itu diterbitkan pada 1950, iaitu 5 tahun selepas kewafatan ayah dia. Ayah Hamka ini meninggal pada 1945. Buku ini diterbitkan 5 tahun selepas untuk edisi yang pertama lah. Kemudian ada edisi yang kedua dan edisi yang ketiga. Edisi yang kedua dan ketiga ini bukanlah setakat kulit saja baru ataupun tukar luar saja kan, tapi edisi kedua dan ketiga ini berlaku penambahbaikan ataupun berlaku penambah ceritaan yang mana telah diceritakan. Beliau kan masih lagi waktu tu, masih beliau hidup lagi, dia berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat apa, HAK Haji Abdul Karim ni. Waktu tu lah sahabat-sahabat Haji Abdul Karim ni ada menceritakan kepada beliau tentang kisah hidup yang mana Hamka ni tak sempat bersama beliau. Waktu itulah yang ditambah dalam edisi yang kedua dan edisi yang ketiga. Okey, nak cerita sikit dalam pendahuluan tu. Hamka dia cerita kenapa dia tulis buku ini. Dia kata dia tulis buku ini adalah sebab apa? Sebab dia ni adalah anak sulung. Tadi yang saya tahu tadi, dia ni adalah anak sulung. Dan dia rasa apa? Dia rasa bertanggungjawab untuk sebagai anak sulung ni, sebagai orang yang sangat rapat dengan beliau. Memanglah kalau kita tengok anak sulung ni memanglah yang paling dekat dengan ayah kan. Bukanlah paling dekat, maksudnya yang paling yang lihat ayah tu daripada tengah-tengah umur sampailah ketua kan. Kalau macam anak bongsu macam anak ni macam jauh sikit kan, begitulah. Sebab itulah beliau sebagai anak sulung, beliau mengambil tanggungjawab itu untuk menulis buku ayahku ni. Di samping beliau juga kan sebelum ni pernah tulis buku juga. Jadi beliau rasa beliau patutlah untuk menceritakan. Okey, kalau kita tengok sini diterbitkan pada 1950, 1957 dan 1963. Macam mana cerita tadi? Hamka ini dipenjara setahun selepas edisi ketiga ini keluar. Iaitu pada 1964 itu beliau dipenjara. Kadang mungkin kalau ni mungkin ada lagi ikut edisi lain. Dia dipenjara 2 tahun saja, 2 tahun setengah saja. Tapi dalam penjara tu beliau cerita ni lah, pasal yang itulah menulis tafsir Al-Azhar. Sekejap. Nak cerita sikit. Waktu di penjara itu, awal-awal tu kan, sebelum beliau tulis tafsir Al-Azhar itu, beliau ni pernah rasa nak bunuh diri. Cerita kan. Ini anak tak cerita bohong lah. Bukan saya saja nak reka, nak tarik ni kan. Betul. Apa yang cerita ni betul. Ni direkodkan dalam buku Tasawuf Moden. Tasawuf Moden ni dia ditulis oleh ni sendirilah, ditulis oleh Hamka sendiri. Beliau kata waktu dalam penjara itu, waktu awal masuk dalam penjara tu, dia dituduh berkhianat. Tiap hari ditanya berkhianat. Sampailah Hamka ni rasa macam tertekan. Sebab apa? Sebab daripada kecil lagi Hamka ini dibesarkan daripada keluarga, sebab HAK ni adalah keturunan ulama yang sangat dihargai dan sangat dipandang tinggi. Jadi bila Hamka masuk penjara tu dituduh berkhianat, beliau rasa macam tekan sangat sampai beliau rasa nak bunuh diri. Namun antara iman dan syaitan waktu tu kan, biasalah syaitan tu akan sentiasa membisik, dan namun iman beliau sangatlah tinggi, sehingga beliau alhamdulillah dapat tulis tafsir Al-Azhar itu. Dia tukar jadi positif lah kan. Baik. Cerita dulu gaya penulisan buku ini.
Tulisan buku ini adalah biografi ya, bukan sekali lagi ulang, tulisan ini tulisan biografi, bukanlah novel, bukanlah juga fiction. Tapi buku ini adalah buku biografi yang mana disusun mengikut bab-bab yang tertentu. So kalau bila biografi dan mengikut bab-bab ni, kita boleh lah nak skip mana-mana, nak pilih tajuk-tajuk apa yang rasa kita best pun, apa yang tajuk yang kita rasa best kita baca. So ana pun awal-awal tu bila baca awal-awal tu, baca muka depan tu rasa macam ngantuk sikit tau. Lepas-lepas pendahuluan tu yang awal-awal tu dia rasa macam ngantuk sikit sebab dia cerita pasal apa adat kan, cerita pasal bagaimana Islam masuk di Minangkabau. Anak rasa ngantuk tu kan sebab apa? Sebab tulisan tu dia agak ni lah, dia agak kadang sikit tak faham sikit kan. Ampun, bukanlah kosakata tak banyak sangat pasal Indonesia ni, pasal Minangkabau ni. Dan anak pun jenis malah baca buku kan. Biasalah malah baca buku ni, bila baca buku sikit ada ngantuk lah. Tapi bila anak pilih satu tajuk yang best, bila anak start baca yang tajuk yang Ayahku tu, dia rasa sonok. Dia rasa sonok yang lepas tu anda teruskan pembacaan. Dan dalam ni juga dia ada bentuk dialog. Ada apa daripada kata-kata ni kan. Contoh dia kata nenekku pernah berkata gitulah. Dan ada juga catatan hamka, catatan HAK, catatan dia macam catatan ni bukan catatan lah. Catatan tu ada macam diary HAK yang hamka dapat tengok. Itu dia masukkan juga dalam buku ini. So dia menarik lah buku ini. Anak sarankan untuk kita baca. Memang sangat best. Walaupun anak kata ngantuk awal-awal tu, tapi yang awal-awal tu je ngantuk. Belakang-belakang tu sangat menarik. Boleh hingga setakat ni, nak tanya lah kan. Takut-takut ada yang dah boring ke apa. Tak apa, kalau dah boring pun tengok-tengok sambil makan ke, sambil minum tak masalah kan. Yang buka kamera pun tak masalah, nak makan ke apa, tak kisah pun. Tapi kita masih lagi bersama lah, supaya kita boleh berbincang. Kalau ada apa-apa fakta yang anda bagi salah, minta tolong tegak lah. Nampak siap. Okay, baik. Kita masuk dulu HAK. Nama HAK ni adalah akronim daripada Haji Abdul Karim Amrullah. HAK ni anak yang tulis ni ya. Bukanlah nama panggilan dia pun bukanlah Haji. Bukanlah. Nama dia tak ada buat akronim HAK tu, anak sendiri yang buat kan. Kalau type kat Google tu type Haji Abdul Karim lah. Baru jumpa. Kalau type HAK tu tak jumpa. Dan Haji Abdul Karim Amrullah. Amrullah tu macam mana cakap tadi, Amrullah tu adalah bapa beliau lah, iaitu datuk kepada Hamka. Muhammad Rasul bin Amrullah ni nak tanya siapa dia? Boleh siapa tolong jawab? Nama betul dia. Nama betul dia. Nama kelahiran Haji Abdul Karim ni adalah Muhammad Rasul, Muhammad Amrullah. Nama asal dia lah. Haji Abdul Karim ni yang tak pasti. Anda baca buku ni pun anda tak pasti bila dapat Haji Abdul Karim ni lah. Mungkin ada yang terlepas kan. Tapi nama lahir beliau adalah Muhammad Rasul. Sebab itulah dalam zaman beliau ni dipanggil sebagai Haji Abdul Karim. Beliau juga dipanggil sebagai Haji Rasul. Sebab itulah Haji Rasul ni adalah atas nama asal beliau lah. Yang beliau telah lahir pada 10 Februari 1879, iaitu di Danang Maninjau juga. Dan beliau merupakan anak ketiga dari isteri yang ketiga lah. Anak yang ketiga dari isteri yang ketiga. So dia macam special sikit lah. Anak ketiga ni, dia tiga ni yang tengah-tengah kan. So isteri pula yang ketiga kan. Kita tak tahu lah mampu budak isteri ketiga kan. Kita mahu syukur lah. Anak yang ketiga daripada isteri yang ketiga yang merupakan keturunan ulama daripada sebelah ayah beliau. Macam Haji Syekh Amrullah itu adalah keturunan ulama lah, kira sepanjang segala beliau, ayah beliau, bapa beliau dan nenek beliau adalah ulama. Kira yang keturunan yang sangat dihormati lah di adat Minangkabau ini. Jangan nak tanya, kita ada masa banyak lagi ke? Sampai 10 suku ke? Adik? Banyak lagi nak ajak sikit pun boleh. Saya tanya. Okay, kalau kata ikut tak cukup kan. Kadang mungkin terlebih sikit. Baik. Di sini nak cerita kehidupan awal beliau. Yang ni anda ringkaskan lah supaya kita mudah untuk nampak kan. Walaupun kehidupan awal tu nampak macam awak 28 tahun tu macam awal lagi kan. Tapi itulah kehidupan sebelum
beliau memulakan diri sebagai sebagai pendakwah di Minangkabau ini. Baik, kehidupan awal beliau itulah kehidupan seorang ulama. Beliau 7 tahun beliau dah diajarkan solat dan puasa. Ini adalah yang disarankan oleh Nabi SAW lah. 7 tahun tu kita dah mula belajar solat dan puasa. Dan waktu 10 tahun beliau telah belajar Quran bersama dengan Tuanku Haji Hud dan juga Tuanku Fakih Samun. Tak tahu dia ni tempat panjang, banyak sikit yang takut nanti bosan. Dan pada umur 13 tahun beliau telah belajar Nahwu Saraf dengan siapa? Dengan ayah beliau sendiri, iaitu Syarah Amrullah. Beliau belajar Nahwu dan Saraf. Dan lepas beliau belajar Nahwu dan Saraf ni, beliau pergi ke beliau belajar agama dengan Tuanku Sultan Muhammad Yusof, iaitu anak murid Syekh Amrullah. Tuanku Sultan Muhammad Yusof. Beliau belajar apa? Beliau belajar Minhajul Talibin Minhajul Talibin dan juga Tafsir Jalalain. Yang mana taklah dua-dua ni kitab yang famous kan. Minhajul Talibin adalah karangan Imam Nawawi. Kitab apa tu? Kitab fiqh. Kitab fiqh yang kitab besar lah. Bukan kitab besar lah. Kitab yang menjadi rujukan lah untuk fiqh Imam Syafi'i. Dan Tafsir Jalalain ni juga tafsir yang famous, sangat-sangat famous lah. Yang ditulis oleh dua ulama, Jalaluddin As-Sayuti dan juga satu lagi adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Baik, seterusnya beliau belajar ni di Sungai Rotan. Sungai Rotan tu nak cerita pun tak pasti kan. Antum boleh rujuk map lah kot kan. Pokok jumpa langsung. Daripada Danau Meninjau beliau belajar beliau belajar kitab ini Minhajul Talibin dan juga Tafsir Jalalain sampai khatam. Beliau belajar di Sungai Rotan. Kemudian umur 16 tahun, waktu bila balik saja daripada saja pengajian dari Sungai Rotan tu, balik tu, ayah dia kata tak apa, tak payah happy lah kan. Ayah kata tak apa, tak payah happy dah Sungai Rotan, hampi jejuh pula kan. Itu, macam bila kita tanya, kat Mekah ke kan? Ayah dia kata ya. Itulah. Sebab apa umur 16 tahun, sebab waktu tu dia dah balik dah lah. Dia dah balik, dia dah boleh jaga diri. Dia pun pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Okey. Siapakah guru-guru beliau di Mekah ini? Antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ni, kalau apa yang anda baca tu, Syekh Ahmad Khatib ni adalah sahabat Syekh Amrullah sendiri. Syekh Amrullah, kalau nak cakap ni boleh dapat nama-nama tu, boleh dapat mana? Syekh Amrullah tu adalah bapa Haji Abdul Karim ni. Syekh Amrullah ni sahabat baik dengan, ataupun sahabat sepujangan waktu belajar di Mekah dulu dengan Syekh Ahmad Khatib. Boleh dapat. Tak apalah, nanti yang tu nak baca kan, insyaAllah. Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Abdullah Jamidin dan juga Syekh Umar Berjenit. 3 ulama ni adalah antara yang disebut dalam buku inilah. Beliau menjadi, 3 orang ni telah menjadi guru hamka di sana. Namun siapa yang paling rapat adalah Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ni dia macam orang kata bapa angkat lah kat sana kan. Bapa angkat kat Mekah tu. Kalau ada apa-apa masalah kan, kalau Haji Abdul Karim ni dia ada apa masalah, tak cukup duit apa, nanti dia roja ni dia roja Syekh Ahmad Khatib untuk ada duit nanti bagi insya-Allah. Itulah. Jadi anak cerita sikit sikap beliau waktu beliau di Mekah tu, waktu beliau belajar. Ini ditulis dalam buku ini. Haji Abdul Karim ni waktu dia belajar tu, dia ni suka bertanya. Dia suka bertanya dan juga dia suka, kalau dalam buku ni dia suka membantah lah. Ayat tu suka membantah tu mungkin macam harsh sikit kan, macam agak kasar di situ, tapi apa yang anda faham tu, membantah di situ adalah menegur lah kesalahan-kesalahan yang telah ataupun kesalahan yang mana yang diajar tu, kalau dia terdapat salah ke, nanti Haji Abdul Karim ni akan tengok. Okay. Mana perbuatan ini tu, bertanya dan juga membantah ini ataupun menegur ini, dia adalah sangat orang kata nadir, sangat nadir kal ma'dum, yang sangatlah jarang, seperti mana tiada di Mekah ini. Jadi bila belajar ni, ramailah cikgu-cikgu yang macam apa, bukan cikgu-cikgu, macam ramailah kawan-kawan yang macam tak suka kan kita kadang-kadang kita belajar dalam satu kelompok kan, kalau ada orang suka tanya dia rasa kawan tu pulun lah, ada rasa macam itu, ada pengalaman macam itu kan. Macam itulah orang yang pulun itulah orang kata
gelaran itulah yang diterima oleh Haji Abdul Karim ni. Dia ni memang kawan-kawan tu memang cakap sangka buruk lah dengan dia sebab suka bertanya dan suka membantah cakap buruk ni. Cuma ada satu kisah, satu ketika ni waktu beliau belajar di Mekah, waktu beliau belajar di Masjidil Haram masa tak silap lah. Ada satu ulama ni waktu beliau belajar waktu apa baca-baca tu bila nak syarah tu kan, bila syarah tu Haji Abdul Karim kata ni tak kena ni bukan macam ni, dia punya patutnya syarahan bukan macam ni kan. Orang kata kalau ini orang kata dia pandai lagi kan. Tapi itulah, tapi bila Haji Abdul Karim dia tengok Syekh tu macam marah sikit lah. Betul lah apa yang cakap ni kan. Lepas tu Haji Abdul Karim kata tak apa, kalau tak percaya sila cek. Lepas tu bila cek tengok betul kat Haji Abdul Karim ni, betul kat dia orang kata kan. Betul kat dia. So kat sini nak kata sebenarnya teguran dalam menuntut ilmu tu sangatlah penting. Sebab apa kadang-kadang kita ni tak boleh nak sangat taklid buta. Taklid buta tu dalam istilahnya lah, fiqh lah. Tapi dalam kita sendiri waktu nak menuntut ilmu tu kita sebenarnya tak boleh nak menerima bulat-bulat kan. Mungkin contohlah macam anda cakap sendiri ni, mungkin apa yang anda cakap ni mungkin tak betul pun. Kadang-kadang boleh je nak menipu kan, sebab antum pun tak buat rujukan apa lagi kan. Jadi untuk dalam belajar ni kita tak boleh nak terima bulat-bulat apa yang cikgu kata. Bukanlah nak kata dari sudut yang kurang adab kita tak percaya apa yang cikgu kata, tapi kita perlu menilai kita perlu menilai semula apa yang kita belajar, sama ada betul atau tidak. Kadang-kadang bukanlah cikgu tu tak reti ke apa, tapi kadang-kadang biasalah bila kita bercakap ni, kadang-kadang mulut minda kita fikir ni kan, tapi kita punya mulut tu cakap lain. Gitulah. Jadi rasa sangatlah sikap-sikap ni lah yang membina Haji Abdul Karim ni menjadi seorang figura yang hebat lah. Dan macam mana cakap tadi, Syekh Abdul Karim juga sangatlah mencintai guru dia, yang mana orang kata kancing lah Syekh Abdul Karim dengan Syekh Ahmad Khatib ni memang orang kata kancing lah. Macam dua jari ni kan, memang sangat-sangatlah rapat. Okay, kemudian cukup lah sekat kan cerita. Kemudian waktu umur 23 tahun, itu selama 7 tahun lepas 7 tahun di Mekah, beliau pulang ke Danau Manjau. 7 tahun ni beliau tak pulang langsung, tak balik langsung. 7 tahun tu 7 tahun lah duduk sana kan. Sebab dulu bukanlah macam kita ni sekarang kan. Kita boleh lah naik flight Sa'an, nak pergi balik tu, pergi Mekah tu, kalau tak transit tu rasa dalam 5 jam kot kalau straight kan. Kalau turun kat Jeddah kan. So dia tak lama lah. Kalau macam dulu kena tunggu naik haji waktu zaman nak kena tunggu naik haji, naik kapal. Waktu tu pula kalau naik kapal tu 3 bulan pula kan, memang lama lah kan. So dia waktu 16 tahun hingga 23 tahun dia tak balik langsung. 7 tahun kat sana, 7 tahun tu lah dia tak balik langsung. Okay. Kemudian apabila beliau pulang ni 23 tahun ni, bila pulang ke Danau Manjau ni, okey, nak cerita bila pulang ke Danau Manjau ni, apa yang dia belajar di Mekah itu, dia ada sedikit yang berbeza lah daripada sudut. Sebab cerita tadi Minangkabau ini dia ada adat yang sangat-sangat kuat lah. Saya kan dulu kita ada ada pepatah, biar mati anak jangan mati adat. Masih jangan mati adat, biar mati anak jangan mati adat. Kalau dulu ni pegang dengan adat tu, zaman-zaman dulu pegang dengan adat tu sangatlah orang kata apa, sampai biar sanggup mati anak lah, jangan sampai mati adat. Kata gitu. Cuma waktu tu di adat Minangkabau ni dia ada macam, walaupun zaman-zaman tu zaman yang sangat kuatnya Islam, tapi ada jugalah biasalah kan, ada kadang tu ada benda-benda yang bid'ah, benda-benda yang tidak bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Okey, waktu bila pulang tu dia ada sikap yang kata dia nak memperbetulkan apa yang jadi dalam masyarakat, tapi benda tu bukanlah mudah. Dan waktu ada macam tanda-tanda dia nak naik tu, tanda-tanda dia nak menolak setiap ada yang salah tu, waktu tu dia dikahwinkan oleh ayah dah. Syekh Amrullah ni kahwinkan Haji Abdul Karim ni dengan seorang puteri yang cantik lah, iaitu anak kepada Haji Zakaria. Haji Zakaria, yang bernama Raihanah binti Zakaria. Dan dikhabarkan dalam tu perempuan ni adalah
Puteri ini adalah seorang yang sangat cantik lah. Uh, sangat-sangat cantik. Dan hasil daripada perkahwinan ini, mereka dapat satu anak. Satu anak, uh, hasil daripada perkahwinan ini, mereka dapat satu anak iaitu Fatimah, anak sulung lah. Anak perempuan. Jadi kat sini perempuan tadi yang cerita Hamka ini ada anak sulung teh. Jadi ini adalah isteri yang pertama dan Hamka itu adalah anak sulung daripada isteri yang kedua. Lepas nanti nak cerita lagi berkenaan dengan isteri kedua tu. Dia bercerai kan dengan isteri pertama, mungkin tu tanya. Dia bercerai kan dengan isteri pertama. Apa yang jadi dengan isteri pertama? Nanti nak cerita. Baik. Kemudian bila dah dapat anak yang pertama tu mungkin dalam umur 26 tahun. Ni yang umur 23 tahun, 26 tahun, 28 tahun ni dia tak sebut secara jelas lah dalam ni. Dalam buku ini dia tak sebut secara jelas. Cuma ana buat kiraan-kiraan kan sebab ana buat slide ni, ana buat kiraan-kiraan. Dia lebih kurang umur tu dah 23 tahun, 26 tahun, 28 tahun. Nanti kalau salah boleh inilah boleh tengok lah boleh. Bila dalam umur 26 tahun itu beliau telah disuruh oleh ayah dia untuk pergi semula ke Mekah untuk apa? Untuk membawa adik-adik dia iaitu iaitu Abdul Wahab, Muhammad Nur dan juga Muhammad Yusof untuk bawa adik-adik dia ni pergi Mekah untuk belajar. Untuk belajar di Mekah seperti mana yang dia belajar dulu kan. Bawa 3 adik dia. Dan waktu dia pergi tu dia nak bawa lah isteri dia sekali, isteri dengan anak kan. Cuma anak tu iaitu Fatimah tu dia tak boleh nak bawa. Sebab apa? Sebab mak mertua sayang anak cucu kan. Mak mertua sayang cucu tak bagi pergi Mekah. Jadi waktu tu anak tu iaitu Fatimah tu tinggal bersama nenek dia. Tinggal bersama nenek dia di mana? Di Danau Manijau. Cara dia pergi tu 4 orang lah, 5 orang. Sebab Abdul Wahab, Muhammad Nur, Muhammad Yusof dan juga Haji Abdul Karim dan juga isteri beliau iaitu Rehanah. Cerita nak kata Haji Abdul Karim ni sweet jugalah sebenarnya kan. Sweet tu macam mana? Sweet tu sebab apa? Rehanah tu maksud dia adalah bunga mekar. Hamka cerita dia ada pernah melihat catatan Haji Abdul Karim ni, pernah melihat catatan Abdul Karim ni, ada dalam tulisan tu dia tulis Raihanatul Qalbi. Maksudnya bunga mekar hatiku. Cara sweet juga lah kan. Ikut kan tu kan. Kita macam kita lah, baby sayang-sayang gitulah zaman-zaman now ni. Tapi sweet dulu adalah sweet yang ke Arab-Arab sekian, Raihanatul Qalbi. Bunga mekar hatiku. Apa? Ni selingan sajalah. Saya saja nak nampak muka ceria sikit ke tak? Hambar kan. Baik. Baik. Kita teruskan. Dan kemudian pada 26 tahun tu dia kembali ke Mekah. Waktu tu bila dia pergi Mekah ni, dia bawa adik dia semua pergi belajar lah. Dan kemudian dia berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib yang cerita tadi, iaitu guru beliau yang sangat hafal dengan beliau. Dia berjumpa tu dia pun nak belajar sekali lah dengan Syekh Ahmad Khatib tu kan. Tapi Syekh Ahmad Khatib kata, apa hantar yang ngaji lah aku. Hampir buka pengajaran. So dengan perintah guru tu, dengan perintah Syekh Ahmad Khatib kat sana tu, dia tak belajar, dia pergi jadi pengajar di rumah beliau. Dia buka ni lah, buka halaqah kan, buka halaqah di rumah beliau untuk mengajar apa-apa lah, untuk mengajar kitab tertentu. Okay, baik. Kemudian bila sampai satu ketika itu ketika beliau mengajar di rumah beliau, kan rumah dia kecil ya. Kemudian bila mungkinlah Haji Abdul Karim ni dia punya pengajian tu best tu kan. Sampailah ramai penuh. Sampai satu tahap tu sampai dia dah macam apa? Penuh sangat kan. Macam tak cukup ruang orang kata. Memang ni lah orang yang sangat ni lah. Macam kita tengok tu mungkinlah kot. Boleh bayang kot. Apa tu mama? Ustaz Zahidul kan. Sampai penuh kan. Masjid kan. Itulah kot. Sampai penuh tu, bila sampai penuh tu siapa tu nama? Syekh Abdul Karim kata, Syekh Ahmad Khatib kata, okay, macam ni, kalau dah penuh itu, hampir ngajak dah. Dia ngajak kat Masjidil Haram. Dia ngajak kat Masjidil Haram. Okay, waktu tu, lepas tu, bila Syekh Ahmad Khatib kata itu, maka Syekh Abdul Karim pun pergilah ke Masjidil Haram untuk buka halaqah dah. Buka halaqah beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Cuma ada satu kisah menarik. Waktu beliau mengajar di, apa tu nama? Beliau mengajar di Masjidil Haram ini,
tak lama lah, mungkin dalam tak pasti dia tak sebut secara jelas lah. Boleh bayang sama ada sehari ataupun 2 hari, ataupun sama seminggu ataupun 2 minggu, ataupun sebulan ataupun 2 bulan. Waktu tu kira dah ada lah mufti, waktu tu mufti Mekah kot. Waktu tu mai kat tempat pengajian ya. Apa yang dia buat? Mufti Mekah waktu tu, ni apa yang diceritakan dalam ni, hantar Aika. Mufti Mekah mai tu, kemudian dia kata, hang tak payah ngajak lah. Gitu. Mafhum dia gitulah. Hang tak payah ngajak lah kat sini. Dia tanpa bicara ataupun tanpa soal siasat ataupun mungkin lah. Ya, kalau lah orang kata kalau hang tak payah ngajak kat situ, tapi sebab hang tak layak tak apa kan. Cuma hang tak payah ngajak dah. Hang tak payah buat apa. Hang pergi balik tempat hang. Gitulah. Okey. Hang bawa sini sebab apa? Sebab apa Mufti Mekah buat itu? Bukan. Bila Mufti Mekah kata dia hang tak payah ngajak, Syekh Abdul Karim bertanya lah, sebab dia tu pun sikap dia tu kan mesti nak melawan kan. Sikap dia sangat ni kan. Sangat apa tu apa? Sangat radikal lah. Bila orang tanya gitu, Syekh Abdul Karim kata, awak tak bagi saya mengajak kan? Awak tak bagi saya mengajak. Kalau lah Tuan Syekh kata rasa ilmu saya tak cukup, bolehlah uji saya. Tapi Tuan Syekh ni tak kata apa. Tuan Syekh ataupun Mufti Mekah ni tak kata apa. Mufti Mekah kata, tak apa, balik. Hantar dia cakap banyak kan, balik. Lepas tu, bila balik tu, balik lah kan. Lepas tu dia tak mengajak lah di Masjidil Haram. Cuma kata, waktu tu mungkin lah apa yang terdetik dalam Haji Abdul Karim ni, dia kata mungkin lah sebab aku ni orang Jawa kan, orang bahagian Sumatera, bukan orang Arab. Kenapa detik gitulah, depa mungkin apa orang kata, kalau macam kita ni orang kata resis lah kan, mungkin sebegitulah, resis sebab bukan orang Jawa, kenapa nak pergi mengajak di Masjidil Haram tu, asal macam depa ni tak layak. So kita ni ambil pengajaran, kita ni tak boleh lah bersikap gitu kan. Kalau kita nampak orang Cina tu lebih alim agama, kita bagi dia lah kan. Kita bagi dia lah untuk mengajak kan. Kita jangan, kita rasa kita ni orang Melayu, kita duduk Malaysia, kita lah yang kena mengajak, bukan macam tu. Kalau orang tu lebih alim, tak kisahlah apa bangsa dia, apa dia punya warna kulit dia, tak kisah. Tapi kalau dia alim, dia berkelayakan, kita bagi dia. Macam tu lah. Okay, baik. Sekejap, Ana nak kisah satu lagi, cuma tak ingat dah. Okay, baik. Kemudian waktu tu, dia mengajak balik lah kat rumah dia, tapi bukan mengajak kat rumah lah, pergi mengajak kat satu dewan ni, yang disediakan oleh Syekh Ahmad Khatib untuk beliau mengajak lah. Kat situ, mengajak kat situ. Kemudian sambung pada umur 28 ni, pada umur 28 nak dapat satu anak kan. Dan kan dah duduk lama kan, dapat satu anak satu lagi kan. Dapat satu anak, anak tu anak lelaki tak silap kan, anak lelaki. bila isteri tu Rayhanah tu melahirkan, dia tak sampai sebulan kot, masih dalam susuan kan. Anak tu meninggal sebab ada masalah lah kan. Kemudian selang beberapa bulan, itu selang 5 bulan kot. Selang 5 bulan lepas anak dia tu meninggal, isteri dia pula meninggal. Rayhanah tu meninggal. Meninggal tu sebab ni kot, sebab dia waktu mengandung kan tu, dia ada dulu kan, waktu dulu kan dia teknologi tak tinggi sangat kan. So ada masalah waktu kelahiran. Jadi waktu 28 tu, isteri dia pun, anak dia meninggal, isteri dia pun meninggal. Kisah sedih lah. Tu dia orang kata Amul Huzni kan. Sedih. Tahun yang sedih buat apa, Haji Abdul Karim ni. Kemudian bila ayah Haji Abdul Karim dapat tahu, Syekh Amullah ni dapat tahu, dia pun suruhlah Haji Abdul Karim ni balik semula kan, sebab dah meninggal apa semua kan, sebab kita apa, pergi 5 orang, pergi Mekah 5 orang, balik tinggal 4 orang, lepas tu yang balik 6 orang, tinggal 4 orang kan. Sedih kan, dapat kan. So bila balik tu dalam keadaan yang sedih, baliklah ke Danau Meninjau. Okay, baik. Kemudian bila sampai balik ke Danau Meninjau ni, tak ada apa kan, orang kata tak ada nak grave, betul grave kan, betul Syekh, tak ada nak orang kata apa, bersedih kan? Grief. Tak ada nak bersedih apa, tiba-tiba mak dia tu mak mentua dia Fatimah tu suruh kahwin pula. Suruh kahwinkan dengan adik kepada Rayhanah ini, iaitu Syafiah lah kalau
Kalau ejaan Indonesia dia Syafiah, tapi Arab dia tu Sofia lah, sedap sikit nama. Baik, bila bila dah kahwin tu, bila dah kahwin, walaupun tak dalam keadaan sedih kan, kahwin pula dengan adik Raihana tu Syafiah. Dan hasil perkahwinan dengan Syafiah ni lah dapat anak pertama, iaitu yang bernama Abdul Malik. Abdul Malik itu adalah Hamka lah. Okey, cerita sikit. Hamka ini adalah sebenarnya adalah bukan. Abdul Malik itu adalah inspirasi nama dia itu adalah asal nama ni lah. Syekh Ahmad Khatib ni dia ada anak yang bernama Abdul Malik. So dia ambil istilah ikut guru lah orang kata, ikut guru. Ambil berkat guru, ambil nama Abdul Malik. Itu adalah asal-usul nama Hamka lah. Saya ceritakan. Baik. Setakat ni faham dan jelas kah? Dan dah boring kah? Tak apalah, boring-boring pun biasa-biasa lah kan. Benda-benda macam ni bukan best sangat kan. Baik, Jelas. Baik. Sekarang kita pergi ke peristiwa penting. Ni tak panjang sangat kan. Peristiwa penting. Kalau hampa tengok gambar ni, apa yang hampa dapat? Apa yang cuba nak bangkitkan? Cuba teka sikit. Kaum tua lawan kaum muda. Betul. Kaum tua lawan kaum muda versus kaum muda. Okey, bukanlah ni yang sakit kan. Apa orang tua, apa orang muda kan. Kaum muda versus kaum tua. Okey, nak cerita kaum muda versus kaum tua ini adalah perjuangan yang sudah versus kaum ni, kaum muda versus kaum tua. Dia bukanlah perjuangan orang tua lawan orang muda, bukan gitulah. Tapi sebenarnya adalah orang yang pemikirannya adalah bukanlah kolot, tapi pemikir yang nak menegakkan ataupun yang membawa adat-adat dan juga benda-benda yang masa lalu lah dibawa. Dan kemudian orang yang kaum muda ni adalah orang yang nak membetulkan, nak menegakkan macam mana cakap tadi lah. Ada kadang ada adat yang Minangkabau ni yang tak bertepatan dengan syariat. So kaum muda ni lah, mereka ni nak bawa pembaruan dan itulah lebih kepada agama, lebih kepada yang bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kat sini peristiwa yang nak bawa ni ada dua kisah, iaitu kisah ni lah, kisah kaum muda versus kaum tua ni. Dia punya permulaan perjuangan itu waktu balik waktu umur 28 tahun tadi, waktu 28 tahun tu dia balik, waktu tu 1907 ataupun 1906 waktu tu dia balik ke Danang Manijau tu, kat situlah dia nak menyebarkan ideologi beliau lah berkenaan dengan jadi apa yang nak cerita di sini adalah satunya peristiwa di Padang. Di Padang ni bukanlah Padang ni yang Padang bola sepak, bukan. Padang tu adalah nama tempat. Tahu kan lah, Padang ni ada kat Indonesia, ada satu kawasan nama Padang. Ada juga apa nama? Bahasa Padang lah. Padang ni. Peristiwa ni berlaku di Padang, iaitu di rumah Haji Jamil. Di rumah Haji Jamil ni berlaku perdebatan lah. Mereka nak perdebatan mengenai mungkin lah topik ni agak agak sensitif sikit, iaitu perdebatan mengenai Tarikat Naqsyabandiyah ni. Perdebatan ni bukanlah nak kata tarikat ni salah, tapi perdebatan itu adalah mengenai amalan yang diamalkan oleh Tarikat Naqsyabandiyah. Itu amalan Marbithah Guru ketika suluk. Anak tak mau ni lah, anak tak mau nak sentuh panjang sebab benda ni bukan dalam kemahiran lah. Ada lagi orang yang lagi mahir yang boleh sentuh bab ni. Cuma anak nak nyatakan beneran bila sampai di Padang itu, bila dah kira lepas minum-minum sikit waktu malam lah. Waktu malam tu Haji Abdul Karim ni dengan dua sahabat beliau, iaitu Syekh Abbas dan Syekh Daud Rashid, yang mana kedua-dua ni adalah anak murid Haji Abdul Karim. Semua mereka ni pangkat sahabat jugalah, anak murid dan sahabat. Mereka tiga orang ni je selaku wakil kaum muda ni pergi ke Padang itu untuk berdebat lah dengan beberapa orang. Ana tak ingat nama dia. Ada dalam buku ni, cuma ana tak ingat nama. Banyak, lebih kurang 4-5 orang juga. Dan semuanya adalah lingkungan 40-an 50-an. Kemudian bila lepas maghrib tu depa makan makanan.
Bila makan-makan tu, lepas makan tu boleh berbincang. Bila masuk perbincangan tu bila ditanya apakah pendirian Haji Abdul Karim ni, dia kata terus kan. Memang nak kata dia ni memang semangat betul. Itu Rabitah guru dekat waktu suluk ni dia kata bid'ah. Benda tak diamalkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, waktu tu sebenarnya dalam tarikat Syabandiyah tu sebenarnya kalau nak cerita ni sebenarnya ayah Haji Abdul Karim ni iaitu Syekh Amrullah tu adalah Syekh tarikat Syabandiyah. Tapi semua dalam ni ayah dia tak ada lah. Ayah dia tak ada membincangan, cuma nak kata dia bertentangan ataupun bersalah fahaman dengan ayah dia tu tentang amalan dalam tarikat Syabandiyah ni. Kat sini nak kata dia berani je lah kan. Tak mahu cerita panjang lah. Atau boleh baca dalam buku ni. Ni nak abang kata pendirian Haji Abdul Karim. Abang kata walaupun dia tu bertemu dengan orang tua ataupun umur 40-an, umur 50-an itu yang lagi sini lah orang kata kan. Ikut seniority tu, mereka tu lagi sini. Dan kalau nak ikut ayah dia tu adalah orang anak Syabandiyah, macam nak bersalah fahaman dengan ayah tu agak susah lah kan. Bersalah fahaman dengan ayah tapi dia tu adalah orang yang membawa perubahan. Jadi perdebatan ni sangat panjang lah. 9 pagi macam mana nantinya sampai 3 jam 4 jam juga sangat lama. Bukan seharian suntuk, bukan perbincangan tu bukan daripada malam. Perbincangan tu daripada pagi 9 pagi sampailah 12 malam tak silap nak. Sampai 12 malam yang berhenti tu hanya waktu solat saja. Itu apa yang ditulis dalam pin kalau tak silap lah. So perdebatan sangat panjang dan tak habis pun. Dia pun kata nak sambung esok tu, dan esok tu tak edit. Apa boleh baca lah tak ni. Abang kata Haji Abdul Karim ni orang yang sangat orang yang sangat berani untuk menyatakan hujah beliau. Kemudian anak cerita yang kedua adalah peristiwa ketika ayah dia ni meninggal. Ayah Haji Abdul Karim meninggal itu Syekh Amrullah. Iaitu pada tahun 1907. Setahun lepas peristiwa di Padang tu. Ya, waktu ayah Haji Abdul Karim ni meninggal, itu Syekh Amrullah ni meninggal. Syekh Amrullah ni adalah orang yang besar ataupun sebab keturunan ulama kan, kira orang yang sangat dipandang dalam masyarakat Minangkabau tu di dalam Menjau tu. Apa yang berlaku adalah sebabkan adat Minangkabau ini, mereka punya adat tu adalah bila orang mati ada kenduri arwah lah kata gitu kan. Cuma apa yang dinyatakan oleh Haji Abdul Karim dia kata kenduri arwah ni adalah tahu lah kot kan, adalah wahsyah kan, iaitu macam apa, dia macam meratak, dia punya persamaan tu dalam persamaan dengan meratak. Kita buat kenduri arwah tu sama dengan meratak. So Haji Abdul Karim kata tak perlulah macam ni kan, sebab dia tak bertepatan dengan agama. Walaupun ayah dia sendiri meninggal, dia nyatakan begitu. Kemudian okey, bila dia nyatakan begitu, waktu tu dia berdebat dengan ni lah. Dia berdebat dengan Tuanku Laras Empat Kota nama dia. Bukan nama lah, gelaran Tuanku Laras Empat Kota ni macam orang kata ketua kampung ataupun dia menor bandar lah kan, dia korang tu lah. Waktu tu bila debat tu, adik Haji Abdul Karim ni iaitu Muhammad Nur, tak silap lah, Muhammad Nur nama dia. Tak pasti, tapi ada salah seorang adik dia tu lawan dengan Haji Abdul Karim ni. Kemudian bila lawan berdebat tu, biasalah kan lawan berdebat ni bukan tapi lain kali yang diterima pakai itu adalah teruskan adat. Tapi bukan nak kata Haji Abdul Karim ni kalah, semua biasalah kan yang depa tu yang nak buat kan. Yang nak buat boleh halang apa kan. Itulah. Tapi itulah waktu ketika ini Haji Abdul Karim ni orang kata lihat sebagai macam loser lah, bukan macam begitulah. Akibat nampak gaya macam tu lah. Berdebat dah lah yang meninggal kan, lepas tu berdebat tentang benda ni, tak mau pula buat adat ni kan, macam sambut upacara lah kan, tak mau pula buat apa tu nama sebagai penghargaan kepada ayah dia tu, dan adik dia tu diangkat lah jadi hero. Kemudian ada lagi satu masalah, itu masalah tanam. Bukan masalah tanam tu, bukan masalah nak ni lah, bukan masalah nak tanam dalam kubur ke, tanam dalam ni kan. Masalah dia adalah masalah pembinaan di ruang ni kan, di ruang kubur tu.
Okay, waktu apa nama? Waktu ayah waktu Syekh Amrullah ni meninggal. Waktu Syekh Amrullah ni meninggal, dia ni orang kata apa? Uh, depa ni ada ni lah, ada adat tu kalau orang yang besar meninggal, depa nak buat apa tu nama? Macam orang kata macam perhiasan sikit lah kan. Nak kata sebagai tanda ni orang orang yang meninggal ni adalah orang yang hebat. Jadi bila bila gitu Haji Abdul Karim tak mau lah kan. Haji Abdul Karim tak mau sebab memang benda tu sasar dalam hadis. Ada hadis pun ingat. Kata memang pembinaan di atas apa di kawasan perkuburan tu dilarang dalam Islam. Jadi waktu tu satu lagi perdebatan kan berkenaan dengan pembinaan tu kan. Cuma tapi lain kali dia pun buat jugalah kan. Bila halang apa sebab Haji Abdul Karim pun sebab waktu tu memang adat tu sangat kuat lah nak kata. Bukan kalau bukan depa ni bukan kalah berdebat sebenarnya. Cuma depa kalah dengan adat tu. Sebab penerimaan orang tu lebih kepada adat lah kan. Sebab waktu tu pun memang macam kata tadi lah, biar mati anak jangan mati adat. Itulah. Memang sangat berpegang tu sangatlah berpegang pada adat. Cuma anak cerita sikit. Pasal konsekuen daripada pembinaan tu sebenarnya bila lepas tu kan. Bila lepas je bina macam misalnya ada kawasan kan, bila ada kawasan meninggal, bila ada tosya-tosya meninggal mesti ada orang ni. Mesti ada orang pi apa? Mau berkat lah apa sebagainya. Sebenarnya benda tu adalah bid'ah lah kan. Sebab apa hikmah dia tak bina apa hikmah tak bina bangunan tu adalah sebab itulah sebab nanti ada orang pi apa duit siling lah apa dan sebagainya kan. Benda tu lah yang nak dielakkan sebenarnya. Tapi benda tu berlaku kan sebab dia pun bina juga bangunan. Okay. Setakat ni larat lagi kan? Larat lagi kan? Tapi tak apa. Anda habis ni kan? Larat. Larat lah. Anda habis ni kan? Kita lepas ni hari yang terakhir lah. Ada sebenarnya hari yang terakhir ni ada sikit panjang lah. 1945. Ada cerita tadi daripada 1907 sampai 1945 tu ada banyak lagi kisah kan yang tu boleh baca dalam buku Hamka ni sebab masa kita pun dah sebenarnya dah lebih lah masa ni. Masa patutnya sampai 10 skul kot. Tapi hari yang terakhir ni adalah pada waktu 2 Jun, pada tarikh 2 Jun 1945, 7.10 pagi, itu pada hari Sabtu lah. Itu tu beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir. Cuma anak cerita sikit. Waktu tu umur Haji Abdul Karim ni adalah umur 66. 66 ni dia taklah tua sangat, taklah muda sangat. Cuma anak cerita back story tu adalah sebenarnya beliau ni pernah sakit waktu muda-muda dulu. Waktu muda-muda dulu dikatakan Haji Abdul Karim ni dia ada buasir. Buasir, tak buasir. Buasir tu ni lah. Anak cerita pun takut geli kan. Dia buasir tu berak, darah. Gitu lah. So waktu muda-muda tu dia ada penyakit tu yang menyebabkan dia tu jadi teruk lah bila waktu 1929 dia pernah jatuh kereta dan benda tu tambah teruk lah, tambah teruk, dan beliau pun waktu dia jatuh kereta tu dikatakan dia ada asma pula dah, ada asma, dan kemudian waktu 1993 dia jatuh lagi, waktu tu dah 40-an 50-an lah, memang kalau badan tu memang dah lemah dah lah kan, 40-an 50-an dah lemah dah. Dan pada waktu Mei 1945 tu, waktu bulan Mei itu 2 bulan sebelum ni lah, 2 bulan Mei, Jun Julai kan, sebulan sebelum lah, sebulan sebelum, salah kira kalau dah, sebulan sebelum itu lebih kurang 20 hari sebelum tu kan, dia jadi macam dah tenat sangat dah, dah sangat-sangat tenat. Tapi apa yang nak kisah dia adalah dia masih lagi mengajar. Dia kata waktu bila orang main ziarah dia kan, masih lagi banyak bagi nasihat, masih lagi bersemangat untuk memberikan Islam kepada orang-orang yang melawat itu, beri nasihat, berdakwah dan sebagainya. Jadi itu adalah jihad beliau lah kan, yang sangat berhimmah lah, sangat bersemangat untuk berdakwahnya. Dan waktu ni lah, tapi nak cerita dia Hamka dengan Haji Abdul Karim ni, perjumpaan beliau yang terakhir dengan Haji Abdul Karim ni adalah waktu bulan April 1944. Lama, macam setahun lebih juga tak jumpa. Bila dah jumpa tu dah meninggal. Itulah sebuah sedikit kan. Dan waktu 2 Jun 1945 ni Haji Abdul Karim ni menghembuskan nafas yang terakhir. Coba Fatihah sikit aku kan.
Okay, Ana tak cerita tadi sebenarnya hubungan macam mana hubungan dengan apa Hamka ini dengan ayah dia iaitu Hamka pula Haji Abdul Karim ni dengan ayah dia iaitu Syamullah ni. Okay, baik. Syamullah dengan Haji Abdul Karim ni walaupun mereka ni berbeza ataupun Haji dia lah Syamullah ni dia syekh dalam ni yang tarikat Syabandi ni. Kemudian Haji Abdul Karim pula menentang amalan yang dia amalkan itu. Jadi namun apabila mereka ini namun walaupun di sebalik perselisihan pendapat itu mereka ni masih lagi masih lagi baik dan masih lagi saling hormat menghormati. So sebab bila orang mengadu dekat Syekh Amrullah ni ya Haji Abdul Karim ni macam ni kan. Haji apa yang Syekh Amrullah buat adalah dia senyum saja. Tak kata apa. Dia pun tak ada menentang antara satu sama lain. Mereka ni masih lagi anak dan ayah lah. Itu tengah cerita sikit. Baik, kemudian apa yang pengajaran yang kita boleh dapat? Jangan nak habis kan? Sikit-sikit, tahan sikit kan? Pengajaran yang kita boleh dapat, kita mestilah sungguh-sungguh dalam untuk ilmu. Seperti mana dalam cerita tadi, Abdul Karim ni dia sangatlah sungguh-sungguh. Dia kalau dia tak tahu dia tanya, kalau dia rasa salah dia tegur. Kemudian yang kedua adalah perbezaan pendapat tidak menghalang rasa hormat. Macam mana cerita tadi, Haji Abdul Karim dengan ayah dia ni, walaupun mereka ni berbeza pendapat tapi masih lagi hubungan ayah dengan anak tu masih lagi bersambung kan. Tak ayah dia pun tak hang bukan anak aku lagi kan, sebab apa hang tak ikut aku kan, macam tu kan. Ayah dia tak kata itu, tapi ayah dia teruskan. Kemudian yang ketiga adalah anak yang hebat daripada ayah yang hebat lah. Ni taklah semestinya kan. Ada juga ayah yang biasa-biasa saja tapi anak tu adalah orang yang hebat. Semua tapi anak yang nak tekan itu adalah pendidikan awal tu. Macam mana anak-anak yang hebat adalah pendidikan awal yang hebat. Pendidikan awal tu adalah ketika waktu dia kecil tu. Waktu 7 tahun dah diajar sembahyang, dah diajar solat, 10 tahun dah diajarkan Quran. Sebab apa? Sebab sekarang ni kadang-kadang mak ayah ni tak concern sangat lah. Walaupun mak ayah tu tak hebat, tapi sebenarnya bila dia concern mengenai agama, maka anak itu akan menjadi orang yang hebat, insya-Allah. Betul tak? Malah acara panjang lah, dah 10.30 dah kan. Mungkin ramai-ramai pun dah boring sebenarnya. Baik, anak kongsi sikit lah kata-kata hikmah yang pernah dikatakan oleh Hamka. Kata kalau hidup sekadar hidup, babi hutan juga hidup kan. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Boleh ambil iktibar tu kan. Boleh ambil. Sebab apa? Kalau kita ni hidup sekadar hidup saja, kalau hidup beda kan apa? Mampu bisa tengok video tu kan. Yang seorang tu dia rutin itu pagi bekerja, lepas tu balik malam tidur. Pergi bekerja, balik malam tidur. Pernah tengok? Rutin tu ada gitu kan. Hidup dia macam tu ya. Makan sikit tu ya. Kalau kita hidup macam ni, maka hidup kita tu tak ubah seperti babi hutan, tak ubah seperti apa? Tak ubah seperti kera. Sebab mereka pun bekerja untuk cari makan. Babi hutan juga nak hidup. Kita pun hidup, kita juga nak cari makan, tak ada agama, tak ada apa. Kita pun seorang binatang lah. Jadi kita ni sebab itulah kita ni, sebab itulah dalam Quran tu kata ulaika kal an'am balhum adall. Ada ayat Quran kata senang kan. Ulaika kal an'am balhum adall. Kalau kita hidup macam ni, kita ni bahkan lebih pada lebih sesat lagi daripada apa? Lebih sesat lagi daripada binatang. Sebab apa? Sebab kita ni digunakan akal. Saya nak saya jangan kencang sikit kan. Padahal kita pun tak tahu mana kan. Hidup pun macam hidup macam tu, hidup macam di hutan, jauh pun jangan jauh. Tidak apalah. Moga-moga apa yang saya ni dapat manfaat lah. Ada satu lagi cerita. Ada satu lagi nama kata-kata Hamka ini, air mata berasa asin itu kerana air mata itu adalah garam kehidupan. Ni dia macam metafora sikit lah, lebih kurang tu lah. Boleh ambil sini. Okey, anak cerita sikit. Kata Hamka ini, kalau boleh antum sebenarnya boleh dengar suara-suara Hamka ni. Ada rakaman-rakaman video Hamka ini. Bukan rakaman video lah, rakaman suara, kaset. Di YouTube banyak. Antum boleh tengok. Anak pun kadang kalau rajin tu tengok lah kan. Kalau rajin tu tengok MP3 Hamka ni. Memang sangat kata-kata Hamka ni sebab suara dia suara basah. So bila dengar tu dia macam sangat-sangatlah sedap kan. Dia macam hantar tahu kan. Bila suara basah ni dia menarik dengar. Itulah sekat tu je. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya sikit ke ataupun nak memperbetulkan fakta-fakta yang begitu salah ke? Baik,
Terima kasih kepada saudara Abdullah Muzir atas penceritaan buku Ayahku Hamka yang sangat-sangat teliti lah saya rasa. Dan daripada awal sampai ke habis, banyak ibrah yang kita boleh ambil. Banyak pengajaran yang kita boleh kutip. Dan banyak juga pengajaran yang saudara Muzir sendiri sudah highlightkan kepada kita. Antaranya pengajaran awal anak, ketokohan dalam ilmu, kerajinan dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Baik, terusnya lah saya buka peluang untuk hadirin dan hadirat jika ada persoalan atau sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada saudara Muzir dan jangan lupa untuk isi borang Google Form yang kami sediakan di Google chat tu lah, yang di chat tu isi untuk ni lah, untuk sebagai simpanan dalam data. Baik, ada ni ke? Ada sebarang persoalan ke yang nak ditanyakan kepada saudara Muzir? Mungkin satu soalan. Saya buka sampai 10.34. Ada kan? Tak ada persoalan kot kan? Tak ada soalan kot. Sebab Muzir sendiri pun cerita berawal sampai habis. Satu cerita sampai ke habis. Sampai inilah. Jadi saya ambil maklum. Sekejap. Minta maaf lah kalau terlebih masa ke ataupun penggunaan bahasa tu kadang-kadang tergasar ke ataupun tak faham ke. Minta maaf banyak-banyak dan segala yang baik itu daripada Allah SWT dan segala yang buruk itu daripada diri sendiri. Tapi kedua-duanya ada daripada Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih guys. Okey. Jadi tak ada soalan kan? Jadi terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Wasif mengucapkan terima kasih kepada speaker kita pada malam ini, saudara Abdullah Muzir dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan insya-Allah minggu hadapan adalah minggu terakhir Minda Karya buat yang hadir daripada awal siri sampailah ke hari ini. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, minggu yang terakhir. Jadi kita teruskan pada agenda seterusnya, iaitu sesi fotografi. Baik. Semua diminta ni lah untuk buka kamera. Okey, kita akan beralih ke sesi fotografi. Saya bagi masa lah untuk siapa yang nak buka kamera tu. Boleh ready. Okey. Okey, ni je. Saya dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, last. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, Terima kasih banyak lah. majlis bersurai. Terima kasih semua.